Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua yang menonton video ini. Nama saya Nur Sofia Pratain binti Kamaru Hizam, pelajar PPI SMP ambilan Jun 2021. Jadi pada hari ini saya akan menerangkan dengan lebih terperinci bagaimana setiap elemen digital yang telah saya aplikasikan dalam laman sesawan pembelajaran peribadi dapat meningkatkan keupayaan saya untuk berfikir secara kritis. Di samping itu, dapat meningkatkan kualiti produk yang saya hasilkan sehingga mencapai tahap extension. Pengenalan, pelajar PPI SMP ambilan Jun 2021 semester 2 dikehendaki untuk membina sebuah kurasi laman sesawan pengurusan pembelajaran peribadi PLE dalam tugasan 2 pentaksiran berterusan GAPD 1032. Jadi, pelajar perlu mengaplikasikan pengetahuan serta kemahiran teknologi digital dalam diri mereka berdasarkan matlamat yang jelas. Jadi, terdapat berbagai-bagai maklumat daripada pelbagai sumber digital, misalnya bahan internet, video, infografik dan visual telah dikumpulkan dan disusun dalam kurasi laman sesawang pengurusan pembelajaran peribadi iaitu bagi isu penipuan dalam talian. Jadi laman sesawang yang dibina ini diharapkan dapat meningkatkan kesedaran dan memberikan faedah kepada warganet. Baiklah, saya akan menerangkan dengan lebih lanjut pelan pembelajaran peribadi yang telah saya bina sebagai langkah untuk menghasilkan laman sesawang pembelajaran peribadi. Jadi isu kewarganegaraan yang telah saya pilih ini bertemakan penipuan dalam talian. Jadi laman sesawang yang saya bina ini adalah bertujuan untuk meningkatkan kefahaman setiap warganet terhadap konsep penipuan dalam talian. Selain itu, apabila pengunjung mengunjungi laman sesawang saya, mereka juga dapat meningkatkan pengetahuan mereka terhadap sejenis dan modus operandi penipuan dalam talian, kesan jika terjebak dengan penipuan dalam talian dan juga cara untuk mengatasi jika mereka terjebak dengan penipuan dalam talian. Seterusnya, idea utama laman sesama peribadi ini adalah dibina untuk warganet membina tanggungjawab dalam dunia cyber. Seterusnya, mereka perlu membuat persoalan mendalam iaitu essential question EQ terhadap diri mereka sendiri iaitu bagaimanakah anda berperanan sebagai pengguna dunia cyber. Seterusnya, bagaimanakah anda membangun sifat tanggungjawab dalam dunia cyber dan juga bagaimana anda melaksanakan tanggungjawab sebagai warganet dalam dunia cyber. Seterusnya, saya akan menerangkan dengan lebih lanjut tentang reka bentuk dan pelaksanaan PLE, iaitu model pembelajaran murid. Jadi, model pembelajaran murid ini terdiri daripada belajar cara belajar, perhubungan dan juga aspirasi. Jadi baiklah kita akan pergi kepada komponen yang pertama iaitu belajar cara belajar. Komponen ini dia melibatkan aktiviti 1, 2 dan juga 5. Jadi aktiviti ini adalah untuk memahami kehendak soalan dengan mendapatkan maklumat daripada pensyarah. Di samping membuat pembacaan kritis. Samping membuat pembacaan kritis terhadap isu penipuan dalam talian. Jadi komponen belajar cara belajar ini juga dia melibatkan ketiga-tiga aktiviti. Yang melibatkan ketiga-tiga aktiviti tersebut, dia telah mencakupi aspek 3E iaitu E1 engagement yang terhasil daripada maklum balas daripada pensyarah. Dan juga E3 extension di mana pembentangan yang dibuat ini dapat menunjukkan kefahaman yang kritis terhadap isu penipuan dalam talian. Seterusnya, komponen belajar cara belajar ini juga meliputi keseluruhan aspek 3R, iaitu RS relationship, iaitu hubungan dengan pensyarah, RG dan RV iaitu regard dan relevance.
Selain itu, kesemua aktiviti yang melibatkan komponen belajar cara belajar ini juga telah melibatkan kesemua aspek komponen 6C, iaitu dari C6 hingga dari C1 sasia sehinggalah C6, iaitu pemikiran kritis. Dalam komponen belajar cara belajar ini juga terdapat sumber digital yang telah saya aplikasikan, misalnya artikel surat khabar, YouTube, blog di internet, Canva dan juga Zoom. Jadi kesemua sumber digital ini dapat meningkatkan lagi kefahaman mengenai isu penipuan dalam talian, di samping dapat meningkatkan kualiti produk yang saya hasilkan. Seterusnya, saya akan beralih kepada model pembelajaran murid yang seterusnya, iaitu komponen perhubungan. Komponen perhubungan ini dia melibatkan aktiviti dua. Jadi, aktiviti ini melibatkan membina jalinan dan jaringan dengan rakam pembelajaran bagi memperoleh pelbagai maklumat baru. Jadi komponen ini juga dia meliputi kesemua aspek 3E di mana wujudnya apabila interaksi dengan rakan pembelajaran dapat dibina. Komponen ini juga dia melibatkan aspek 3R, iaitu RS, relationship, di mana hubungan ini dibina dengan rakam pembelajaran. Jadi seterusnya komponen ini juga melibatkan kesemua aspek 6C, iaitu dari C1 sahaja sehinggalah ke C6, iaitu pemikiran kritis. Jadi dalam komponen perhubungan ini juga terdapat sumber digital yang diaplikasikan, iaitu media sosial dan Zoom, di mana interaksi dengan rakam pembelajaran berlaku. Seterusnya, saya akan menerangkan model pembelajaran murid yang terakhir, iaitu aspirasi. Jadi aktiviti ini melibatkan aktiviti 3, 4 dan juga 5. Jadi aktiviti ini adalah untuk mereka bentuk dan membina kurasi kandungan laman seseorang pembelajaran peribadi dan berkongsi pautan laman seseorang ini di media sosial untuk mendapatkan pandangan setiap pengunjung. Jadi komponen aspirasi ini juga dapat memenuhi aspek 3E, iaitu E2 enhancement dan E3 extension, di mana E3 ini extension dapat diperolehi apabila pembentangan ini dihasilkan. Dapat menunjukkan kefahaman yang kritis terhadap isu penipuan dalam talian ini. Jadi komponen ini juga dia melibatkan aspek 3R, iaitu RG dan RV. Di samping melibatkan kesemua aspek 6C dari C1 sasia sehinggalah C6 pemikiran kritis. Jadi dalam komponen aspirasi ini juga terdapat pelbagai sumber digital yang diaplikasikan, iaitu seperti YouTube, Google Form, maafkan saya, pelbagai sumber digital, iaitu YouTube untuk memuat naik video pembentangan, Google Form untuk mendapatkan maklum balas, Google Site, Canva untuk membina slide pembentangan dan juga Zoom untuk membuat pembentangan. Berikut merupakan PLE bagi tugasan ini, iaitu yang pertama ialah memahami dan mengenal pasti isu kewarganegaraan, mengumpul maklumat dengan membuat pembacaan dan membuat tinjauan bagi membina kefahaman. Jadi aktiviti yang kedua yang perlu dilakukan seterusnya ialah membina jalinan dan jaringan bersama-sama rakam pembelajaran lokal untuk memperoleh maklumat baru, di samping untuk mendapatkan maklum balas daripada pensyarah. Seterusnya, aktiviti ketiga ialah menetapkan aspirasi kendiri terhadap pencapaian matlamat akhir tugasan. Dan aktiviti keempat ialah mereka bentuk dan membina kurasi kandungan laman seseorang pengurusan pembelajaran peribadi. Dan aktiviti yang terakhir perlu dilakukan ialah melaksanakan pembentangan serta membuat perkongsian di media sosial untuk mendapatkan maklum balas.
Berikut merupakan laman sesawang pembelajaran peribadi yang telah saya bina. Jadi pada halaman utama ini, saya memaparkan poster berkaitan isu penipuan dalam talian. Tujuan saya meletakkan poster ini adalah untuk menarik perhatian pengunjung atau warganet untuk mengunjungi dan meneroka laman sesawang saya dengan lebih mendalam. Jadi baiklah seterusnya, butang yang berada di bawah poster ini yang menunjukkan perkataan sila masuk adalah bertujuan untuk membawa pengunjung ke halaman yang seterusnya. Jadi di sini um, jadi di sini dapat ditunjukkan bahawa teknologi yang saya gunakan dalam laman sesawang ini dapat meningkatkan lagi kualiti produk saya sehingga mencapai tahap extension. Jadi pada halaman-halaman yang lain, saya mengaplikasikan bahan sumber digital supaya para pengunjung uh, dapat lebih memahami informasi berkaitan dengan isu penipuan dalam talian dengan lebih jelas serta mendalam. Jadi berikut merupakan sumber digital yang telah saya benamkan. Jadi contoh sumber digital yang saya gunakan ialah surat khabar, YouTube, kajian soal sidik, poster dan juga gambar-gambar yang berkaitan dengan penipuan dalam talian. Jadi sumber digital ini adalah supaya pengunjung dia lebih tertarik untuk mengetahui dengan lebih mendalam terhadap isu penipuan dalam talian. Jadi seterusnya pada halaman jalinan dan jaringan, saya telah benamkan Google Form tinjauan awal yang telah saya bina dan mengedarkannya ke ruang media sosial untuk mendapatkan maklumat tambahan serta pendapat daripada warganet. Dalam jalinan dan jaringan ini juga, saya telah menambahkan video bersama rakan pembelajaran saya iaitu Tuan Zahir bin Dohan iaitu polis dari bahagian logistik dan teknologi yang bertugas di LPD Hilir Perak. Jadi berikut merupakan bukti pendokumentasian secara digital yang telah saya lakukan melalui aplikasi Zoom. Jadi dengan melalui interaksi ini, saya dapat mengetahui trend jenayah scam pada masa kini, bentuk-bentuk scam yang selalu diterima oleh pihak polis, data atau statistik jenayah ini dan juga tindakan undang-undang yang akan dikenakan kepada pesalah. Oleh itu, saya dapat mencapai keseluruhan kompetensi 6C iaitu C1 Sasya, C2 Kewarganegaraan, C3 Kolaboratif, C4 Komunikasi, C5 Kreativiti dan juga C6 Pemikiran Kritis melalui interaksi bersama-sama rakan pembelajaran dan memenuhi kesemua aspek 3E iaitu E1 Engagement, E2 Enhancement dan E3 Extension. Jadi pada halaman perkongsian dan maklum balas ini, saya ada membuat perkongsian pembentangan dan perkongsian di media sosial.
perkongsian pembentangan ni saya telah benamkan slide pembentangan dan juga saya akan benamkan juga video pembentangan ini dan akan membuat perkongsian pengalaman seseorang pelajaran peribadi ini ke ruang media sosial. Jadi hasil daripada perkongsian saya telah menerima pelbagai penambahbaikan daripada pengunjung berkenaan dengan laman sesawang saya. Jadi berikut merupakan maklum balas video pembentangan yang boleh anda semua isi selepas menonton video ini. Dan seterusnya, akhir sekali adalah profil diri saya. Saya merupakan pelajar IPG bagi program persediaan ijazah sarjana muda perguruan ambilan Jun 2021. Jadi laman ini adalah sekadar untuk melengkapkan kehendak tugasan. Jadi kesemua kandungan termasuklah maklumat, teks, image, grafik, fail suara, fail video dan lain-lain telah dinyatakan sumbernya. Tiada mana-mana bahagian dalam laman web ini boleh diubah, disalin, diedar, disiar, diterbitkan atau diurus bagi tujuan komersial dalam apa bentuk sekalipun tanpa mendapat kebenaran secara bertulis yang jelas terlebih dahulu daripada penulis. Jadi pihak penulis juga tidak bertanggungjawab atas sebarang kerosakan atau kerugian yang disebabkan oleh penggunaan sebarang maklumat dalam laman ini. Jadi akhir sekali daripada saya ingin mengucapkan terima kasih kerana sudi menonton video saya. Saya juga mengharapkan maklum balas daripada semua berkenaan dengan pembentangan saya ini. Jadi sekian, terima kasih.